Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan pada kita untuk bersama-sama dalam menunaikan jemaah secara berjemaah sembahyang maghrib, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diluangkan masa untuk kita sama-sama berada di dalam rumah Allah untuk menitip serba sedikit ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung balik dalam perbincangan kita pada malam ini dalam bab bersugi. Kalau minggu lepas bab majaa fi siwak, bab yang telah datang ia pada menyatakan bersugi. Kita masuk dalam masalah ke 124, kitab Bahrul Mazi. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini, moga-moga dirahmati oleh Allah, Syekh Idris Al-Marbawi. Berijtihad haruskah bagi Nabi atau tidak? Berijtihad maksudnya mengeluarkan pendapat. Sebab selalu kita dengar wa ma yantiqul 'anil hawa illa wahyu yuha. Nabi ni diwahyukan. Adakah perlu dia kepada ijtihad? Ijtihad ni macam kita ada ijtihad nak menghadap kiblat ke mana, kita ijtihad. Masuk tak masuk waktu yang tidak, bila kita tidak dengar azan kita ijtihad. Ijtihad ini mesti berdasarkan kepada ilmu. Itu dinamakan ijtihad. Nabi perlu tak kepada ijtihad? Perlu tak mengeluarkan? Sebab Nabi ini kalau dia nak bercakap, dia mestilah diwahyukan. Bila dia kata diwahyukan, dia tak perlu kepada ijtihad. Maka di sini diterangkan, kata Imam Nawawi, dengan hadis di dalam masalah 118 itulah menunjukkan dalil atas Nabi SAW berijtihad. Ini dalil. Apa dia? Laula, kata ulama, laula. Imam Syafi'i kata kalau laula tak jadi hukum. Apa dia maksud laula? Kalaulah tak jadi hukum. Imam Hanafi kata wajib jadi hukum. Apa yang Nabi kata dia jadi hukum. Imam Syafi'i kata tak, dia tak jadi hukum. Pasal apa? Kalaulah ni boleh ambil, tak boleh ambil sama saja. Kalau orang kita pula kalau duk kata kalaulah aku kaya, haram tak kaya pun, duk kalaulah situ lah. Kalaulah boleh nikah lagi, bunyi dia kena menerajar dengan bini. Kalau baru ambil hang marah dah kata kat bini kalaulah. Okey, baik. Dalil atas Nabi SAW berijtihad. Nabi kata laula an asyqa ala ummati. Tadi yang minggu lepas, berijtihad pada barang yang tiada datang nas daripada Allah. Apabila tidak ada nas, apabila tidak ada wahyu, Nabi duduk saja-saja, dia tengok, dia perhati. Iskalaulah no. Itulah kata kalaulah. Itu sebab kita sebelum nak buat apa kena perhati dulu. Kita jadi imam, perhati dulu orang, tengok-tengok, ada orang uzur. Ada juga orang tua-tua, tengok-tengok pula kali-kali semua sihat belakang, muda. Tu bagi panjang sikit tak apa. Nak sujud, nak rokok bagi lama sikit tak apa. Tapi tengok-tengok ada orang uzur dan sebagainya, agak-agak padan. Ada orang tanya saya, awak yang ustaz pergi mayang masjid ni lama sangat, pasal apa datang masjid ni ambil cepat sungguh, tak ada nak sujud lah, dia kata. Itu kena tengok lah, terperhati dulu. Okey, clear tu rokok dia lama.
Bukan lama, ada 3 juga, cuma cara baca dia ditertilkan dengan ditahqiqkan. Kalau tahqiq subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu tambahan saja tuan-tuan. Kalau ikut hadis Nabi SAW, Nabi rukuk subhana rabbiyal azimi, dekat tu saja. Tu kalau nak percepat bagi orang dah, kalau tengok, weh orang tua-tua banyak. Kalau ada tengok boleh, orang muda semua, wa bihamdih. Macam juga tahiyat. Dia sebenarnya Nabi baca takat mana? Ada 2 hadis. Nabi baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Salamu alayka ayyuhan nabi. Dia tak kata assalam. Sampai tang asyhadu alla tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Nabi tengok jari. Illallah. Ni mata liak, mata jari duk naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Buat apa? Okey, tengok di jari. Habis-habis Nabi selawat. Selawat Nabi pendek Allahumma salli ala Muhammad. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Tu ada orang tanya saya, awak yang tarawih tu imam tu baca tahiyat cepat sangat. Ambil takat tu saja pun dah cukup, sebab dia kira selawat ni, mana-mana selawat yang kita masuk pun tak apa. Tapi kalau nak bagi cantik, mengikut berdasarkan kepada hadis dan berdasarkan kepada sebab-sebab yang menyebabkan sangkut paut dengan hukum, selawat Ibrahimiyah, yang kita kata sabit dengan Nabi Ibrahim. Itu yang memang masyhur, memang sepakat ulama kata bacaan itu yang baik. Tapi kalau kata nak percepat, baca Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasal apa? Nu orang nak bagi salam dah. Dia duk baca nu, bagi salam-salam, sekali lagi dia balik ayat tu, kita duk Allahumma percepat nu, orang duk bagi salam. Dia ada kaedah-kaedah dia. Macam juga sujud, wa bihamdih tu hanya ditambah oleh ulama, wa bihamdih. Dia sebenarnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Muslimin muslimat dirahmati Allah, ini dalam bab ijtihad. Maka inilah mazhab kebanyakan fuqaha dan ashab al-usul, dan ialah qaul yang sahih. Apa dia? Nabi boleh berijtihad, kerana jikalau tiada harus asasnya berijtihad, nescaya tiada berkata iya. Kata apa? Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartahum. Kalaulah tak jadi keberatan kepada umatku, Nabi kata, jikalau bukan kerana sebab aku fikir, kata Nabi, atas umatku, hadis, maka dengan kerana ia bersabda demikian. Kalau tidak, Nabi takkan kata saja. Tahulah ulama akan harus bagi Nabi kita berijtihad. Baik, terus masalah 125. Hari dah kita cepat sikit. Saya pun ada majlis, tuan-tuan pun ada majlis, dan kita cepat sikit. Mungkin bunyi-bunyi ya, bunyi-bunyi dia, kita habislah. Masalah bersugi dan kelebihan bersugi. Apa kelebihan dia? Apa fadilat dia? Setiap benda yang kita buat, kita kena tahu apa kelebihan dia. Bila kita tahu kelebihan dia, ada orang dia mengaji kaifiat dia saja. Kaifiat ni cara buat, tapi kelebihan dia tak cari. Apa kelebihan yang ni? Apa kelebihan yang ni? Bila kita tahu kelebihan, kita seronok buat. Bila tahu kelebihan sesuatu, kita jadi seronok buat. Tapi ada juga tak boleh mengaji bab kelebihan, kena tahu kefarduan dulu. Ada orang dia ligan kefadilatan, dia suka ligan fadilat, fardu dia tak ambil. Ada dia jadi macam tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, bermula kelebihan bersugi itu amatlah banyak, setengah daripadanya menyuci ia akan mulut dan meredakan bagi Tuhan oleh menjunjung suruh Rasulullah. Suruhnya bersugi itu, kita junjung sunnah Nabi, kita buat kerana ini perbuatan sunnah Nabi. Zaman kita ada dah ubat gigi, ada beruh gigi dan sebagainya, tapi nak junjung sunnah Nabi, kita buat juga, maka dapat redha daripada Allah dan memanaskan dan mengutukkan bagi syaitan. Kita buat tu bersugi tadi, kita boleh kutuk syaitan. Syaitan cukup tak mau buat apa yang Nabi buat. Itu sebab saya kata dah minggu lepas, kalau tuan-tuan nak buat satu perubatan, habis tak ada buat apa, ambil kayu sugi, tak di tempat tertentu. Sebab setiap perbuatan Nabi SAW dia ada nur. Ada nur dia.
Apa dia? Nur Muhammad. Maka perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya kayu sugi. Ada kawan saya dia berubat pakai kayu sugi. Lepas tu yang mulut jelabah sikit dia kata, "Mau tak lari iblis. Dah mulut busuk." Dia kata, dia pergi kata kat kayu sugi tu tadi. Dah atas suruh junjung. Pasal sebut oleh ulama, dia kata di sini mengutuk dan memanaskan pada iblis tu tadi. Tapi pasal apa yang kita tak mau buat tu? Cuba cari pasal apa kita tak boleh buat. Jangan kata pakai kayu sugi, bro, gigi pun penyegan. Gigi daripada nangka, daripada ulah nangka lagi kuning. Yang kata kayu sugi. Baik. Mengerjakan ibadah dan amal yang tiada disukainya. Ni iblis tak suka. Dan menyukakan bagi malaikat. Malaikat cukup suka. Siapa yang nak malaikat selalu berada bersama dia, bersugi. Tapi ingat, malaikat cukup tak suka benda dua ni. Apa dia? Dalam sebuah rumah tangga, yang pertama, ada gambar, ada patung dalam rumah. Kita nak bincang sikit. Ada gambar, ada patung. Nak letak gambar, boleh tuan-tuan. Tapi jangan tinggi pada kita. Takat tinggi ni ya. Gambar pula tak boleh seluruh badan. Agak-agak takat ni saja. Hak dalam Facebook, dalam apa tu tak apalah, cuma aurat kena jaga. Tapi hak yang nak pelekat di rumah. Pasal apa tak boleh letak tinggi? Dia bubuh gambar besar punya ada Tok Wan dia dulu, pam dia bubuh. Nasib baik dia tak bubuh tu kalung tu. Kalau tidak, cerita dah. Dia lebih kurang sama dengan hak tu. Ya. Kata seorang ulama Arab, kata apa? Ini keturunan Ismail Zain. Maksudnya keturunan daripada Saidina Hasan. Dia kata, kita ambil gambar, kita letak gambar, kita mengabadikan gambar tu sehingga tidak ia mendatangkan syirik, boleh. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu dia zahirkan ayat. Dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Dengan kita tengok gambar ayah kita, kita teringat pengorbanan dia. Itu kita nak. Bukan mengagung-agungkan dia, kita letak. Tapi ingat, jangan lebih tinggi daripada kita. Dan tahap dia takat gambar pasport saja. Jangan sampai habis, lebih sampai ke bawah. Lepas tu tak tinggi pula. Itu tak boleh. Kedua, patung. Patung yang bagaimana? Hanafi kata semua jenis patung, termasuk Power Ranger anak pun pai. Imam Syafi'i kata patung yang dimainkan oleh anak-anak tak apa. Dalil dia ketika mana Nabi SAW pergi ambil Aisyah yang umur 9 tahun, dia 7 tahun dia dah kahwin dah dengan Nabi. Umur 9 tahun baru Nabi pergi ambil di rumah Abu Bakar, ambil berbalik. Masa ambil berbalik tadi, Aisyah duk tengah pegang apa? Anak patung. Nabi tak kata apa. Dia duk main anak patung. Pasal perempuan ni, budak perempuan dengan anak patung ni, dia sifat keibuan dia ada. Maka Nabi tak kata apa. Dalil di situlah mengatakan bahawa yang berkaitan untuk dimainkan harus beli anak patung bagi ke anak, tengok-tengok anak cabut kepala, beletiak biak pi ke dia. Aku beli di Australia bunyi pun buat macam tu no. Kawan duk buat smackdown lah, apalah, gedegang biar pi kat dia. Pasal benda untuk main, bukan untuk kita buat perhiasan. Ada juga beli dibubuh dalam lemari, bubuh dalam kaca. Haram tuan-tuan. Sebab untuk diperhiaskan, takut jatuh. Sebab apa? Kita nak balik kata tadi, malaikat Mikail, malaikat rahmat takkan hampir dalam rumah tangga dia. Ada juga hak duk gila, dia tak bubuh dalam rumah, dia gila bubuh tu dekat mana? Dekat ayak pancut rumah dia. Dia baru balik Bali. Baru balik Bali bunyi pun. Di Bali tu bagus punya, exotic punya duk ada. Dia beli sama tinggi dengan dia. Duduk macam tu, elok tak depan rumah, jaga rumah kot no. Minta maaf. Malaikat takkan hampir. Tanda-tanda malaikat tak hampir ialah suami isteri bergaduh. Anak dengan ni suka berkelahi. Tak ada rahmat dalam rumah tangga. Pasal apa tak ada rahmat? Pasal kita tak sesuatu dalam rumah tangga kita. Yasin pelekat, merata pelekat. Haram tak baca pun, buat apa? Pelekat ayat kursi ni terlentang punya duk ada. Beli di Mekah lu, dia kata tak baca buat apa tuan-tuan.
ayat 1000 dinar. Tanya ayat apa? Tak tahu ayat apa. Orang kata kalau baca ayat tu kaya. Dia kata hanya buat perhiasan semata-mata, maka hukum dia jatuh syirik. Pasal apa syirik? Kita anggap dia azimat. Apa hukum azimat? Hukum azimat kata Imam Nawawi dalam kitab adab mengaji Quran, li ta'dib li qiraatil Quran, kata Imam Nawawi, hukum azimat kita ambil satu benda, tulis atas satu benda, kita pegang ataupun kita letak dalam satu tempat, tetapi kita pakai ia dalam keadaan waktu nak masuk tandas kita buang. Boleh, tak ada apa. Tapi jangan satu. Kalau tuan-tuan pakai azimat tadi, bawa kereta dah separuh jalan dah, Allah tak pakai, patah balik ambil, syirik terus, jatuh akidah. Pasal apa? Menghak tu, kata hak tu boleh duk jaga. Lah hak tu dah orang tak apa nak ingat dah azimat tu. Ni hak duk digelang ni. Mau kalau pakai hak tu macam laih, tak boleh pi, kata boleh apa. Dia macam dengan jam juga dia pakai. Kalau tertinggal ke apa ke, jangan patah balik tuan-tuan. Seolah-olah hidup kita ada pada besi tu. Tu dia jadi khurafat tu. Silat-silat jatuh akidah. Pi dah terlajak. Tapi kalau IC terlupa bawa ke, lesen lupa bawa, mau duk gagah pi juga, terimalah cik. Yang tu kena patah balik. Tu tak khurafat tu. Cincin terlupa pakai pasal apa? Cincin tu adalah ni dekat Muhammad Rasulullah jual. Saya cukup tak setuju hak tu. Dia buat macam khatam Nabi. Tapi buat daripada perak, dia buat lah. Dia jual masuk Facebook dan sebagainya. Saya cukup tak setuju. Kena boleh hak yang tak reti jaga ke apa ke, dia masuk dalam bilik ayat ke apa tu, saya cukup tak setujulah. Sebab benda lekat di sini tuan-tuan. Kadang-kadang dia lupa. Sebab Nabi SAW betul dia suka pakai, kadang-kadang dia buang. Ada cincin Nabi, tapi syarat pakai cincin dia kena longgak. Dia tak boleh terlalu ketat. Sebab longgak ni dia boleh senang cabut. Yang pertama. Kedua, ambil ayat sembahyang golek Kalau kanan pakai jari ni, kalau kiri jari ni. Okey. Ni ada pergi pakai jari tengah, mau debuh dai ke. Mana ada sini, bubuh tang ni pun ada. Jari kaki pun dia pakai. Bunyi pun sunnah. Dia nak pakai ke semua? Tak apa, pakailah. Tapi Nabi pakai dua jari ni ya. Dia nak pakai ke semua. Kalau banyak sangat kata peminat cincin, saya pesan satu lah, hari ni pakai jari ni, hari ni pakai hak ni, hari ni pakai yang ni. Tak usah duk ratap sampai ke semua. Daripada tak bomo lagi bunyi pun tengok. Tak, pasal apa? Sunnah Nabi. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ingat menyukakan bagi malaikat oleh harum bau mulut. Kalau kita bersugi, kita bersugi gigi pun samalah. Dan menghilangkan karat-karat gigi. Dan mencerahkan mata. Tuan-tuan ada yang penyakit awak lah tak apa nak nampak baca kitab ni, bersugi tuan-tuan. Ni kata ulama sabit pada hadis, mata mu kita tak nampak dah, beli kayu sugi. Ni malam ni pasal malam mau duk lalu tengok hak clean tu duk jual ke, tengok. Tapi hak yang dia seal dalam plastik, jangan hak dia jual satu-satu macam tu. Hak dia seal dalam plastik agak-agak besar tu, jangan besar sangat. Mulut tuan-tuan fa'na langsung ambil hafzak tu dah. Pegang, tanya. Terang biji mata. Dia kata di sini. Dan mengkifaratkan dosa-dosa. Allahu akbar. Boleh hapus pula dosa. Dosa mulut hak yang terlebih kata ke orang tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah fadilat bersugi tuan-tuan. Baik. 126. Masalah takhirkan sembahyang Isyak. Ini kita selalulah kalau ada kuliah dia lewat. Sebab apa? Dia sabit sama juga dengan ayat dia. Adalah mentakhirkan sembahyang Isyak itu telah bersalah-salahan ulama, ada berlaku khilaf. Adakah yang lebih afdal mensegerakan ataupun melambatkan? Ini sembahyang Isyak saja tuan-tuan. Mentakhirkan sembahyangnya. Sembahyang Isyak dia kira nak puluh sembahyang awal. Yang subuh dia okey 8. Pasal apa yang sembahyang awal nak tengok TV? Ataupun dia nak tidur. Ataupun pakai harus ayat tu ya. Okey, baik. Apa hukum? Ini dia ada khilaf di sini, mentakhirkan sembahyang. Dan keduanya itu dua mazhab yang masyhur bagi salaf. Apa dia salaf? Terus sambil kepada Nabi. Dia tidak ada khilaf, tidak ada kata khilaf. Dia ambil zahir hadis, dia ambil terus. Salaf lah ni banyaklah.
Salaf di Saudi lah ni dia kata dia Wahabi, sebenarnya itu salaf. Salaf dia tak khilaf. Apa Nabi kata, apa Nabi tinggal, dia ambil satu saja. Lain pada tu dia tak mau. Itu dia panggil salaf. Kita khalaf. Bila kata khalaf, kita boleh ambil hadis, takwilkan hadis tadi. Sebab hadis Nabi mana ada bab kereta, mana ada bab minyak. Minyak naik harga, dia kata. Kita takwilkan hadis tadi. Nabi naik unta, dia kata. Nabi tak kisah pun minyak naik ke apa, dia kata. Dia kata dah, Nabi bincang tentang hal perihal naik harga barang, ada. Baca hadis Tirmizi, Ibnu Majah dalam bab naik harga barang. Sebab apa? Dia akan sangkut paut. Dekat tu ya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, takhir sembahyang. Dan kedua-duanya itu dua mazhab yang masyhur bagi salaf, dan dua qaul bagi Malik dan Syafi'i. Imam Malik pun kata, Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun kata, maka orang yang mengatakan afdal, lebih baik mentakhirkan sembahyang, itu berpegang dengan hadis 127, itu dengan hadis lainnya. Dan orang yang mengatakan afdal disegerakan sembahyang Isya, itu berpegang dengan adat ghalib bagi Nabi. Nabi ni masuk terus sembahyang. Tapi Nabi pernah kata, laula an asyqa ala ummati la amartahum bitakhiril Isya. Ayat yang sama macam bersugi juga, tapi last sekali dia kata bitakhiri, untuk mentakhirkan, untuk melewatkan sembahyang Isya. Ada dua qaul. Ada kata tidur dulu, saat lagi bangkit sembahyang Isya. Tapi jangan buat macam tu ya tuan-tuan. Jenis balok punya dia tidak dengan subuh. Kalau tuan-tuan betul-betul, sebab apa? Saat lagi dia nak buat sekali dengan tahajud. Tapi ada juga syarat kata kena sembahyang Isyak dulu, tidur baru tahajud. Apa hukum kita terus bangkit tahajud tanpa tidur? Kita tak tidur, mata duk terbeliak. Tadi kena tiga gelas radik punya duk ada. 3 gelas bagus. Tak boleh, duk jegel-jegel. Tahajud boleh kot. Buat qiyamul lail. Niat qiyamul lail, tahajud boleh masuk lah. Tahajud berlaku ketika kita tidur terjaga, itu tahajud, bukan terkejut. Tahajud itu boleh. Tapi kalau nak buat dengan tidak bertidur, hanya sepanjang malam, buat qiyamul lail. Boleh baca dalam bab kitab Qiyamul Lail karangan Syekh Zakaria Wan Besar. Dalam bab tu ada bab-bab sembahyang sunat, buat qiyamul lail, masukkan yang tu dalam sembahyang kita. Okey, baik. Afdal disegerakan. Sebab apa ada kata ulama afdal disegerakan? Itu sebab tuan-tuan, ada orang dia dengar kata bunyi kuliah ya, dia tak tunggu, dia pergi sembahyang masjid lain. Dia kata dah, kalau ada kuliah sekali lagi, sembahyang puak ni, dia kata sembahyang lewat. Dia tahu kata ada kuliah, dia sembahyang masjid lain. Tak pasal apa yang kita buat kuliah, tuan-tuan, nak tanya balik. Tu yang kata fadilat dengan fardu. Fardu tu ilmu, fadilat tu lebih mensegerakan. Ni lebih afdal segerakan qalib pada Nabi. Tapi sebab apa yang kita takhirkan? Sebab kita ada majlis ilmu. Yang mana lebih fardu? Ilmu lebih fardu. Kalau tak ada ilmu, tuan-tuan, sembahyang pun tak guna sekupang. Jadi ligam fadilat ya. Fadilat. Masjid tu ada, tak payah kita pergi masjid lain. Ni ada dua qaul. Yang boleh dengan yang tak boleh. Dia kata afdal disegerakan sembahyang itu berpegang dengan adat ghalib, kebiasaan Nabi sembahyang waktu mana pun dia akan terus sembahyang. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensegerakannya. Inilah ringkas perkataan Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim pada bab waqtul Isya wa ta'khiruha. Kalau ada majlis, ada ilmu, tapi janganlah sampai pukul 10.30 sampai ke 11 ke 12. Yang ni pula duk dengar perut bunyi macam-macam dah. Bila dia nak habis, nak mangkit malu. Keruk berak. Pada-padalah tuan-tuan. Agak-agak. Kalau ada masalah, ada hal, okey, kita tak kisah. Boleh sebut hak sikit pun tak apa dah. Dapat sesuatu. Masuk waktu, kita
Kita terus sembahyang. Baik. Masalah 127, takhir sembahyang Isyak dan hadis. Sanya telah berkata Imam Tirmizi di dalam hadis riwayat Zaid bin Khalid di dalam masalah 118 itu katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala akhartu salatal isya ila sulusil lail. Apa maksud dia? Yakni dengan jikalau bukan kerana musyaqqah, tidak jadi berat atas umat aku, atas umatku nescaya aku takhirkan Isyak hingga sepertiga malam. Pukul 12 sekali lagi. Tu Nabi kata macam tu. Nabi kata tapi Nabi tak buat. Tapi maksudnya kalau boleh buatlah. Kita duduk di rumah, kita mengaji Quran, kita baca Quran dan sebagainya, apa semua dengan anak isteri apa semua, lewat sikit pun tak apa. Ni lewat sikit pasal apa? Tengok telenovela pun, tengok TV. Ha, tu tak masuk lah tuan-tuan, mayang terus lah. Saat lagi aku dicelah rukuk lain pula. Okey. Kalau ada sebab-mesebab, boleh teruskan. Ya. Baik. Tetapi dengan kerana musyaqqah umatku menanti jemaah, oleh kerana mereka itu ada yang letih bekerja siang hari, maka hendaklah beristirahat letihnya. Kita tahu orang siang kerja, kalau boleh sembahyang siap-siap. Sebab sekali lagi dia balik-balik, dia balik tidur. Pun ada hukum tuan-tuan. Lepas sembahyang Isyak, makruh kata Imam Syafi'i mau duk melangut kat kedai makan. Ada hal betul tak apa, sebab berlaku dalam hidup Nabi. Lepas sembahyang Isyak ada nak mesyuarat dengan sahabat. Okey. Itu saja. Lain pada tu Nabi habis sembahyang Isyak terus balik rumah. Ada juga kata Nabi tak ada TV, Nabi tak ada aiman masa tu, dia kata. Tak. Masa tu tuan-tuan, masa kita dengan anak isteri, siang kita sibuk, mana nak dan tengok mereka dah, malam ya kita dengan mereka. Habis saat lagi Isyak mau balik terus. Kalau nak duduk juga, minta izin kepada mereka ini, dua, anak dengan isteri. Dia minta apa? Aku raja lah rumah tangga. Dah, mereka pun nak duduk sama. Saat lagi balik-balik, anak tidur dah. Esok, anak duduk tidur lagi, kita keluar dah. Bila yang kita bersama dengan mereka? Muslimin, muslimat dirahmati Allah, makruh kata Imam Syafi'i. Saya ulang ni, keluar pi, bukan ada kerja apa pun, saja pi duduk kawan ajak dan sebagainya. Pernah ada orang tanya saya, orang ajak saya, "Amboi ustaz, ambil tak pernah nak keluar dengan kita bunyi pun." Dak saya apa, saya ada kerja lain sungguh. Saat lagi saya ada pula dengan mengajak hak yang lada dengan mas. Sampai pukul 1 malam saya lagi, tu paling awal lah tu. Pasal depa balik-balik last flight pukul 10.30, pam depa ligan ke rumah saya pergi mengaji. Dan saya kata tak payah mai kot. Okey. Memang saya ada kerja, jangan duk ajak makan. Memang tak ada wilayah pun. Tapi rugi tak makan. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah sebenarnya ada tata cara, sebab bukan kerana ikut hadis sangat pun. Tapi ada kerja, tapi kalau tak ikut hadis pun sekali lagi, kalau saya tak ada kerja pun saya melangut juga macam orang lain juga. Ingatlah, makruh. Baik. Takhir sembahyang Isyak. Tetapi dengan kerana musyaqqah umatku menanti jemaah, oleh kerana mereka itu ada yang letih bekerja siang hari, maka hendaklah beristirahat letihnya, dan setengahnya hendak menyempurnakan perkara di rumah dan sebagainya. Maka tiada aku berarti mentakhirkan Isyak itu, bahkan bersegera aku sembahyang bersama-sama jemaah di dalam masa ada fadilatnya. Dah semua masing ada hajat, kita sembahyang segera. Kalau tak ada hajat, kita teruskan pengajian. Malam ni dikena dalam bab tu, sebab kita nak kena berhenti cepat. Dan menunjuklah hadis ini akan afdal mentakhirkan sembahyang Isyak. Nak abang kata kalau boleh takhirkan. Atas hajat berilmu, mencari ilmu. Atas hajat sesuatu yang boleh sabit dengan benda-benda yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita masuk dalam bab seterusnya, bab izastaiqadha ahadukum min naumihi fala yaqmasu yadahu fil ina'i hatta yaghsiluha. 128 bab. Apabila jaga seorang daripada kamu daripada tidurnya, maka jangan membenam menyelam ia akan tangannya ke dalam bekas air hingga membasuh ia akan dia. Bangkit tidur, kalau rumah yang berjenis bukolah, jangan terus celup tangan. Cedok dulu. Ada pakai gayung. Kalau ada gayung, kalau tak ada gayung, ambil kain celup, angkat kain tadi, basuh dulu tangan.
Pasal apa yang nak bagi Nabi tak bagi celup tangan dalam bekah? Pasal waktu kita tidur, kita bukan tahu tangan kita buat apa. Kena toreh, kena ikan masin bagus punya duk ada, malam tidur duk kerukrah, penuh dah darah, penuh dah nanah, penuh ayak bisa. Tiba-tiba pergi celup dalam tempat ambil ayak sembahyang. Ayak tadi jadi apa? Muntan najis. Tu yang kita tak bagi. Ingatlah tuan-tuan, mangkit tidur, apa yang awal-awal kita buat sunnah Nabi SAW, basuh tangan dulu. Ingatlah, masuk bilik ayak takkan tu mangkit-mangkit basuh tangan, korek ayak tak mana. Tapi bilik ayak awal-awal sekali basuh tangan dulu, baru berkumak dah apa semua basuh muka. Ada juga pipi terus basuh muka, tak, basuh tangan dulu, sebab sabit hadis tuan-tuan. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, adalah masalah menyelamkan tangan ke dalam air kemudian daripada bangun daripada tidur itu telah didatangkan oleh Imam At-Tirmizi hadisnya. Maka dengarlah dahulu demikian bunyinya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum min al-laili fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yafriqa 'alaiha marratain aw salasan fa innahu la yadri aina batat yadah. Kata Nabi, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila jaga seseorang daripada kamu daripada tidur malamnya atau siangnya, tidur bila pun, tangan jangan selam dalam air, basuh tangan dulu. Jangan memasukkan tangannya di dalam air hingga menuang ia ke atasnya 2 atau 3 kali. Ambil cedok, basuh dulu, cedok pula basuh dulu, 3 kali tu nak mendatangkan yakin, baru celup. Okey, tu kalau rumah yang ada kolah lah. Lah nak cari rumah yang ada kolah payah dah. Ada juga hak yang 3 segi duduk penjuru, adalah besar mana ya pun. Tu lagi jagalah, sebab dia tak cukup kadar 2 kolah. Tapi kalau rumah yang ada kolah dan teringin buat kolah dan sebagainya, jaga waktu bangkit tidur jangan celup, jangan buat apa, basuh tangan dulu. Tapi kalau hak yang jenis pakai pancok buka pun basuh tangan dulu juga. Sebab apa? Nak sabit perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Maka bahawasanya tiada tahu ia di mana bermalam tangannya. Tangan dia tidur tak mana kita bukan tahu. Mula-mula tidur macam tu. Macam mana kaedah fadilat kaifiat Nabi tidur? Yang pertama, kibah tempat tidur. Bismillah kibah. Sunat kibah tempat tidur. Lepas tu tidur, kaki menghadap kiblat, muka ke arah kiblat. Ada kata macam tu, tapi saya tak apa nak setuju. Sebab Imam Syafi'i kata makruh yang menghadap ke arah kiblat adalah sebelah apa dah? Rusuk. Okey. Duduk, baca dulu. Apa dia? 3 qul. Ada tang mana kertas dia ditinggal tu. Itu memang hadis sahih. Baca 3 qul. Nabi buat. Baca 3 qul, hambui, sapu kepala, badan dan sebagainya 3 kali, baru letak kepala, baca doa, bismillah dan sebagainya, menghadap sebelah kiblat belah tu. Mana bantai Nabi? Tu. Mana bantai kita? Bagus punya doa ada, letak-letak tu dengan kenyah tanya. Tu subuh lingkup. Pasal apa yang Nabi tidur atas bau? Sebab bila Nabi lengah, Nabi terjaga. Jaga-jaga, bangkit tahajud. Tidur pula ke apa ke. Kita hak lengah-lengah tu tak maulah, siang kerja teruk bunyi pun. Nak banding kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang raja. Nabi seorang nabi, seorang bapa, seorang suami, seorang imam, segala-galanya semua yang dia dulu. Kita seorang pekerja dan seorang bapa dan seorang suami ya. Hak tu ya. Tapi sibuk kita daripada Nabi. Tu yang kena rehat sungguh-sungguh dia kata. Dah, kita ni hanya menumpang sat saja. Tengok tuan-tuan, pejam celik. Lah, ada anak besar dah. Pejam celik, ada cucu dah. Pejam celik, pejam tak celik. Kacau cerita ni. Maka hidup kita bukan untuk tidur tuan-tuan. Tidur
wal laila libasa wan nahara ma'asha. Malam tu untuk berpakaian, maksudnya untuk rehat diri. Siang untuk kehidupan. Dia siang pun dia tidur, malam pun dia tidur. Nak kata Batman pun bukan, malam pun dia bantai tidur. Okey tuan-tuan, maka tidur tu sekadar saja, sebagai melepaskan penat. Kata syekh saya, cara nak tidur bagi menghilang penat betul-betul, buat cara Nabi ialah menghela nafas. Bagi penat betul-betul, ibarat kalau kita kata kulit pisang tadi yang tak ada isi dah tadi, lepas dia terkulai layu. Kita macam terkulai habis. Jangan duk fikir apa dah, bagi lembek betul-betul. Kita tidur betul-betul rehat. Kalau kita tidur dalam keadaan ataupun tidur dalam keadaan tidak memaafkan saudara-saudara kita, kita stres, maka tidur kita tak selesa. Maafkan. Sebab tu Nabi pesan dekat Aisyah sebelum tidur, baca dulu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat 3 kali. Ibarat buat kenduri satu dunia muslimin muslimat, minta ampun untuk semua muslimin muslimat, baru tidur. Maka kita reda habis apa yang orang buat kat kita hari ni. Orang buat macam-macam penaya kita, tak apalah, Allah Ta'ala dah, aku reda. Senang ya tidak. Pasal apa? Pasal konsep reda. Maka orak-orak kita tak jadi stres, dia tak jadi cekang. Kita relax ya. Bila kita relax, sat ya. Kadang-kadang tidur sejam, setengah jam, macam tidur 8 jam. Yang tidur tak apa cukup, tak cukup. Why? Pasal apa? Pasal tidur dalam keadaan stres. Tu yang tak cukup tu. Rehat yang tidak cukup. 8 jam tak cukup lagi, nak tidur 12 jam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Masalah 129, menyelamkan tangan tidur ke dalam air dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi telah berkata, Imam Syafi'i mazhab kita, dan aku suka. Ingat Imam Syafi'i mazhab kita kata apa? Aku suka tiap-tiap orang yang jaga daripada tidurnya, sama ada tidur tengah hari atau lainnya, bahawa jangan memasukkan ia akan tangannya ke dalam air, membuat mengambil air sembahyang hingga membasuh ia di luar bijana lebih dahulu. Maksudnya bangkit tidur waktu bila pun basuh tangan dulu. Jangan terus duduk Islam, terus ambil sembahyang, ataupun PPP Bismillahirrahmanirrahim nawaitu. Terus tak basuh tangan dulu, betul tak? Tu sebab kita ambil kaifiat dia, cara nak ambil, basuh tangan dulu, pergelangan. Tiba-tiba tuan-tuan pipi kumuk dulu. Tu hak tangan tadi, hak bekas garu melok masuk mulut habis. Ada orang di PPP basuh muka terus. Ambil apa? 4 basah 2 kering bunyi pun. Cerdik kena dah. Mana sunnah Nabi? Tak dan, dia kata. Tak dan apa tuan-tuan? Ingat tuan-tuan, ambil basuh tangan, habis basuh tangan berkumuk, lepas tu isap ayak ke hidung. Dia kata pening kepala mampu lagi, sap naik pacak di sini. Itu yang terbaik. Tambah-tambah waktu subuh. Kalau tuan-tuan ada duk soksek hidung, baca Fatihah berdengung waktu subuh, isap. Kita duk biasa masuk macam tu saja. Tak, bagi ada habis ayak habis lebih-lebih saja. Jangan duk pitadah macam tu, isap macam tu. Tu gajah hebat aja. Isap hak mana saki baki lepas kumuk tadi, saki baki. Insya-Allah ada hadis mengatakan sesungguhnya bahawa syaitan bertenggek di dalam hidung kita. Tu sebab kita bangkit tidur resedung, ada hubung kait dengan syaitan. Dia ganggu kita waktu subuh. Maka basuh, saat lagi keluar balik. Habis tengok keadaan, takkan nak pergi ambil mayang tu ya Allah, agak-agak dah lah. Tapi kalau yang agak-agak macam ni pun tak apa dah. Tapi yang adalah terlebih baik isap. Ada penyakit resedung ke, penyakit apa, insya-Allah hilang. Ni perbuatan yang diceritakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Okey, dekat tu saja tuan-tuan. Pasal dia bunyi dah, pasal kita masing-masing ada majlis, ada hal yang kita akan tunaikan. Hak masyarakat, hak diri kita dah tunai, hak masyarakat pula kita kena buat. Baik, kita berhenti takat 129, menyelamkan tangan yang tidur ke dalam air dan hukumnya. Nanti kita masuk dalam bab tu. Baik, takat
Setakat itu saja, saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, menerusi Rasul yang bersifat maksum. Segala keterlanjuran adalah daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita membaca tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa 'ala ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.